Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temeluh titik tengah Semenanjung. Anda bersama saya Nur Alia Izzati dalam Mingguan Temeluh, Minggu ke-39, 6 Mei 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Sambutan Hari Raya di seluruh negara kembali meriah dengan masjid dan surau dipenuhi jemaah yang hadir bersama keluarga masing-masing dengan mengenakan pakaian berwarna-warni bagi menunaikan solat sunat Aidilfitri selepas 2 tahun meraikannya secara sederhana. Perayaan itu disambut hampir seperti normal dengan masyarakat mengambil peluang bertemu sanak saudara serta menjamu pelbagai juadah yang enak selepas pulang ke kampung halaman untuk berhari raya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Wilayah Persekutuan. Turut hadir bersama kira-kira 7,000 jemaah memenuhi ruang solat masjid berkenaan adalah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan jemaah menteri. Kira-kira 2,000 jemaah memeriahkan Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah Al-Mustain Billah pada 1 Syawal. Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemaduli berangkat ke masjid berkenaan bagi menunaikan solat sunat Aidilfitri. Baginda turut bersama rakyat bertakbir raya manakala khutbah raya dipimpin oleh Kadi Temerloh, Abdul Aziz Abdul Karim. Sebelum itu, tata cara solat sunat Aidilfitri diterangkan oleh Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Othman. Manakala solat sunat Aidilfitri diimamkan oleh Imam 1 Badrul Hisham Muhammad. Hari sama, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosdiwa Ismail, Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan Barisan Exco Kerajaan Negeri Pahang. Budaya berkunjung ke rumah saudara mara ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri sememangnya ditunggu-tunggu setiap tahun. Tambahan selepas diberi kelonggaran melakukannya susulan pandemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut tidak ketinggalan bertemu saudara mara dan berkesempatan Hari Raya kedua dipenuhinya dengan beraya di kampung halaman di Kampung Lubuk Kawah, Temerloh, Pahang. Menurutnya, berhari raya di kampung paling seronok kerana terdapat pelbagai juadah dihidangkan seperti ketupat pulut, lemang, nasi dagang, nasi lemak sambal tumis dan lain-lain. Majlis Rumah Terbuka Menteri Besar Datuk Seri Warosdiwa Ismail yang berlangsung di Dewan Terbuka Laman Sejahtera Sungai Koyan 1 Lipis turut memperlihatkan suasana yang meriah dengan kehadiran ribuan rakyat berbilang kaum. Majlis bertambah seri dengan keberkatan Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berkenan mencemaduli menghadiri program tersebut. Pada majlis itu, pengunjung disajikan dengan pelbagai juadah hari raya, antaranya sate, lemang, ketupat dan rendang, selain dihiburkan dengan persembahan lagu-lagu raya bagi menghidupkan suasana. Adu Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Shawkat Samsudin pada 4 Mei 2022 telah berkunjung ke Istana Abdul Aziz Kuantan bagi memenuhi jemputan Hari Raya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah serta Baginda Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Shaka menjunjung kasih baginda berdua di atas jemputan tersebut. Sementara itu, beliau di sebelah malam berkesempatan untuk pulang ke kampung bagi jamuan BBQ serta bermain bunga api bersama anak-anak muda di Kampung Bintang. Sungguh pun begitu, beliau menzahirkan rasa syukur kerana dapat bertukar pandangan dan pendapat semasa hari Lebaran itu. Ketua Penolong Pengarah Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin menjangkakan peningkatan aliran trafik luar biasa susulan orang ramai mula pulang ke ibu negara bermula 6 Mei sehingga 8 Mei ini. Katanya berdasarkan analisis sebanyak 4.5 juta kenderaan pulang ke ibu negara selepas sambutan Aidilfitri Isnin lalu. Menurut beliau, aliran trafik dari arah pantai timur menghala ke ibu kota sesak di laluan Karak menuju ke Bentong sehingga ke Lentang selain trafik sesak di Plaza Tol Gombak menuju ke Kuala Lumpur. Dijangka trafik akan terus meningkat susulan tol percuma dan potongan kadar tol 30 hingga 50% yang dihubungkan Perdana Menteri di seluruh negara. Tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, pemberian tol percuma di Lebuh Raya Utara dan Selatan dan LPT juga
akan diberikan untuk pengguna yang akan pulang semula ke kediaman masing-masing bermula 12.30 malam pada 7 Mei 2022 sehingga jam 11.59 malam pada 8 Mei 2022 kepada semua kelas kenderaan. Sebelum ini, pengguna lebuh raya dapat menikmati diskaun harga sehingga 50% serta tol percuma bermula 12.30 malam 30 April sehingga 11.59 malam pada 1 Mei lalu bersempena Aidilfitri. Secara keseluruhan, tol percuma dan diskaun ini membabitkan 30 lebuh raya di seluruh negara dengan jumlah diskaun dinikmati pengguna sebanyak RM77.11 juta. Tahukah anda sejarah Gunung Senyum? Ramai yang mengetahui bahawa Gunung Senyum terletak di Temerloh, namun tahukah anda sejarah gunung tersebut? Dibuka sebagai kawasan rekreasi pada 14 Julai 1989, Gunung Senyum yang berketinggian 1,549 meter itu terletak berhampiran inap desa Felda Jengka 25. Apabila ramai pengunjung memilih untuk melengkapkan percutian dengan meneroka gunung berkenaan dan melihat keindahan stalaktit dan stalagmit Gua Batu Kapur serta mencari jawapan sejauh mana kebenaran cerita mitos mengenainya. Antara cerita mitos paling terkenal mengenai Gunung Senyum ialah kisah si pemikat burung iaitu Tok Long. Seorang lelaki budiman berhati mulia dikatakan pernah berkahwin dengan Puteri Bunian yang mendiami gunung berkenaan. Sebelum berkahwin dengan Tok Long, Puteri Bunian perlu memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, Puteri Bunian perlu bersiram di Gua Kolam 7. Syarat kedua pula, Puteri Bunian perlu mengeringkan badannya di Gua Angin. Syarat yang terakhir, Puteri Bunian perlu bermandi cahaya bulan di Gua Terang Bulan. Selepas ketiga-tiga syarat itu dipenuhi, barulah Puteri Bunian dibenarkan berkahwin dengan Tok Long. Sekian daripada saya Nur Ali Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.